Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 27 Zulhijjah 1434 Hijriah, kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini dengan sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Tuhan masih berkenan untuk memanjangkan usia kita, diperkenankan kita lagi dengan dianugerahkan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah yang merupakan asas yang paling utama untuk mengangkat derajat dan kedudukan kita kepada kedudukan insan, salah satu makhluk yang paling dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut insan, siapakah dia yang disebut dengan makhluk yang bernama insan ini? Insan bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu iaitulah manusia. Jadi bila disebut manusia, kenapa disebut tadi iaitulah insan ini merupakan satu golongan makhluk yang mendapat kedudukan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi, maknanya semua manusia ini dilahirkan sebagai seorang manusia. Maknanya kesemuanya berada pada kedudukan dan martabat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak payahlah kita bincang ia sebagai iaitulah mendapat kedudukan, dan semua manusia mendapat kedudukan sebab insan itu diterjemahkan dengan makna manusia. Yang ni kita kena faham tuan-tuan. Maknanya iaitulah walaupun seseorang itu merupakan iaitulah dilahirkan sebagai seorang manusia, tetapi dia belum lagi kadang-kala layak untuk mendapat iaitulah kedudukan insan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu insan maknanya ialah makhluk Allah ta'ala yang bernama manusia,
yang bersifat dengan sifat kemanusiaan, di mana bila dia mendapat kemanusiaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat kedudukan yang paling istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak tengok betul tak kita ni termasuk dalam golongan insan, iaitulah kita kena tengok dari segi bahasa kalimah insan itu sendiri, tuan-tuan. Macam kita sebut tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala sebut kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya kami telah menciptakan insan itu pada sebaik-baik kejadian. Di mana tanda sebaik-baik kejadian, Allah Ta'ala bukan sekadar menjadikan rupa parah mereka sempurna, Allah Ta'ala menjadikan bentuk diri mereka itu sempurna, malah Allah Ta'ala jadikan kekuatan dalaman mereka juga sempurna, dengan mempunyai hati, roh, akal yang dapat membimbing mereka untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tak gunakan keadaan dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Artinya, iaitulah bila manusia itu dia tidak beramal kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lagi mencapai derajat insan, maka dia akan menjadi makhluk yang dikembalikan dalam keadaan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa dia yang tak akan dihinakan oleh Allah? Iaitulah maknanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal dengan amalan saleh, mereka akan mendapat pahala yang banyak yang tak terhingga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa mereka boleh jadi? Iaitulah bahawa hakikat maknanya mereka ditinggikan derajat oleh Allah kerana mereka mencapai derajat insan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sebut insan. Siapa dia insan yang sebenarnya, tuan-tuan? Kita kena tengok dari segi bahasa, tuan-tuan. Jadi kalimah al-insan, kalau kita ambil dari segi akar kata bahasanya, iaitu dia sama dengan satu lagi kalimah. Kalau kita ambil kalimah insan, alif lam alif lam alif nun sin alif nun, al-insan. Al-insan ni kalau kita rujuk dari segi akar katanya, iaitulah sama dengan satu lagi kalimah, iaitulah kalimah al-unsu, alif lam alif nun sin. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Jadi al-insan diterjemahkan dengan makna manusia. Jadi maknanya iaitulah manusia yang mencapai derajat kedudukan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-unsu ni makna apa pula? Jadi kalau kita dapat faham apa dia makna al-unsu, kita dapat faham lagu mana yang dikatakan insan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-unsu ni makna apa, tuan-tuan? Al-unsu maknanya ialah jinak. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, tuan-tuan. Pasal itu kalau nak tahu makna al-unsu jinak, ingat saya, iaitulah bila kita buka kitab-kitab tasawuf, disebut antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka akan menjadi manusia yang al-unsu ilallah, sentiasa berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama hurai, bila kita sebut insan, ialah golongan makhluk yang paling jinak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kata makhluk yang paling jinak kepada Allah? Lah kita ambil dulu kalimah jinak. Jinak lawan dia apa dia, tuan-tuan? Iaitulah lawan dia liak. Bila kita sebut jinak, lawan dia liak. Selalunya jinak ni dibubuh kepada siapa? Dibubuh kepada binatang lah. Kita nak tengok lagu mana yang kata jinak.
Lagu mana yang dikatakan liar, kita tengok menatang. Lagu mana kata menatang jinak. Menatang jinak ni selalunya hak kita belah lah tuan-tuan. Macam contoh kita belah kucing. Kucing tu jinak dengan kita. Lagu mana sifat kucing yang jinak tadi, dia cukup dekat dengan kita, dia cukup mesra dengan kita, dia tak cuak dengan kita tuan-tuan. Tengok kita daripada jauh, dia lari main dekat kita, kemudian main serendeh bulu dia dengan kaki kita dan sebagainya dalam keadaan tadi yang tu jinak. Kalau menatang liar pula tuan-tuan, tengok kita daripada jauh, dia lari sungguh-sungguh dalam keadaan tadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah perumpamaan yang disebut dengan manusia. Manusia ni bila dia jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu mana tuan-tuan, iaitulah dia akan sentiasa dekat dengan Allah, dia akan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan sentiasa mengingati dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang liar, iaitulah manusia yang semakin jauh daripada Allah, yang cukup maknanya iaitulah tidak dekat dengan Allah. Kadang-kala iaitulah bahawa sesungguhnya mereka ini dalam keadaan tadi, iaitulah bahawa sesungguhnya tidak mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya orang yang mencapai derajat insan ialah orang yang cukup jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukur sungguh-sungguh kerana kita dipilih di kalangan banyak-banyak manusia pada malam ini untuk sekali lagi duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita sama-sama rukuk dan sujud dalam sembahyang berjamaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, satu majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang yang duduk di dalamnya akan dianugerahkan dengan hadiah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis ilmu yang kita hadir ini membawa makna kita semakin jinak, semakin jinak, semakin jinak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah kita lah yang disebut sebagai orang yang mencapai derajat dan kedudukan insan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu seorang ulama tauhid yang muktabar yang bernama Ibnul Muqri. Ibnul Muqri ini tuan-tuan, iaitulah bila orang tanya kepada dia, iaitulah siapakah dia yang sebenarnya yang dikatakan insan. Lalu apa kata Ibnul Muqri? Ibnul Muqri kata yang dikatakan insan ialah orang yang cukup jinak dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hukum hakam dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru layak dikatakan insan di atas muka bumi Allah. Yang ni kalau tengok Ibnul Muqri punya tafsiran, maknanya iaitulah majoriti masyarakat Melayu yang berada dalam negara yang bernama Malaysia ini, iaitulah cukup lihat lagi dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam isu, antara isu yang paling utama yang dibincangkan hari ini, kita dipangat balik dengan isu hukum hudud, iaitulah dipangat di lagu mana tuan-tuan. Macam kita tengok dalam YouTube, lepas tu kita dengar daripada berita surah Abad dan sebagainya, bagaimana sebuah negeri kecil yang berjiran dengan kita tuan-tuan, iaitulah sultannya telah mengisytiharkan bahawa negeri ini dalam proses untuk mendaulatkan hukum hakam dan syariat Allah, iaitulah hudud, qisas dan takdir tengah bergerak, tunggu masa untuk dilaksanakan begitu sahaja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya saya soalan, iaitulah bila ustaz dengar berita-berita macam ni, apa perasaan ustaz? Perasaan saya ialah cukup seronok kerana iaitulah bahawa sesungguhnya Brunei yang memang sudah makmur, sudah maju, sudah sejahtera, dianugerahkan oleh Allah. Sultannya berfikiran bijak pula, tanda tunduk kepada Allah, jinak dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah negara itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian akan bertambah makmur, sebab ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sultan Brunei juga dia menjalankan amanah
dan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana ucapan Sultan Hasan al-Bolkiah, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata dia nak buat ni ialah sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hang suka pun kena buat, hang tak suka pun kena buat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia hebat tak hebat tuan-tuan, untuk sama-sama kita jadikan pedoman di atas muka bumi Allah. Tapi di samping kita seronok, maknanya ada juga sebaliknya. Kita berasa sedih, kita berasa sebab. Sepatutnya iaitulah maknanya dari segi mendahului melaksanakan hudud bukan Brunei tuan-tuan. Iaitulah negara yang amat kita cintai ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi usaha yang nak dilakukan oleh Brunei, sepatutnya negara yang amat kita cintai ini iaitulah yang sepatutnya iaitulah didaulatkan dulu untuk kita ambil pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Kita ambil dari segi tua negara. Negara mana yang paling lama iaitulah mendapat kemerdekaan daripada British. Kita kalau negara kita tuan-tuan merdeka Semenanjung Tanah Melayu tahun 1957. Lepas itu gabungan Malaysia 1963. Brunei dia merdeka tahun 1984. Kita ni dekat-dekat 60 tahun dah. Brunei baru dekat-dekat 40 tahun. Maknanya negara Malaysia ni negara abang. Sepatutnya negara abang inilah yang mencetuskan permulaan untuk iaitulah dilaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu duk muzakarah, ada 2-3 orang tuan-tuan, ada jenis kuat karat, ada duk sembang muzakarah, ada yang jenis kelabu asap. Kelabu asap ni tak tahu warna apa tuan-tuan dalam keadaan tadi. Nak tahu kata warna hijau pun dah, nak kata karat kiang pun dah. Dia boleh ikut arus tuan-tuan. Ada juga lambuk sembang tadi. Seorang kata kepada saya, dia kata, ustaz, tak apalah Brunei boleh buat sebab dia berpemerintahan mutlak. Macam negara kita ni pemerintahan iaitulah maknanya raja berperlembagaan. Raja tak ada kuasa bagi negara kita, raja tak ada kuasa. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Mereka hanya menjadi payung yang menentukan untuk dilaksanakan segala perlembagaan undang-undang dan sebagainya ialah parlimen. Masyarakat majmuk pula mana boleh nak buat dan sebagainya. Saya kata pendek cerita senang, baik, memang negara kita negara yang maknanya tak sama dengan Brunei. Brunei sungguh dia pemerintahan mutlak. Sultan dia juga merangkap Perdana Menteri, dia juga Menteri Keuangan dan sebagainya. Dan memang adik-beradik dan kerabat dia yang mentadbir bumi Brunei dan sebagainya dalam keadaan tadi. Sebab itu segala apa yang sampai daripada dia tak ada siapa boleh bantah. Tapi kita tak boleh sebab kita parlimen dan sebagainya. Tapi pendek cerita, mungkin dulu-dulu mungkin payah sebab iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah bahawa hakikat maknanya ahli parlimen Islam tetap majoriti tapi tak sekuat macam pilihan raya yang ke-13 baru ni. Dan raya yang ke-13 baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bancian, iaitulah 222 ahli parlimen, maknanya 100 lebih, iaitulah 2/3 bilangan ahli parlimen ialah beragama Islam walaupun berlainan parti di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya waktu inilah waktu yang cukup sempurna, kesempatan yang paling mantap, iaitulah orang Islam ni kalau kita kata maknanya dilaksanakan dan dilancarkan, diperkenankan hudud, takkan mereka nak bantah kot sebab mereka orang Islam dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi agak-agak nak pergi dah usaha kot tu tuan-tuan, tak ada pasal lah. Macam temu ramah Perdana Menteri, orang tanya dia, cuba tengok dalam YouTube ada tuan-tuan, orang tanya dia, bila orang tanya dia tentang respon
tentang hudud yang dilaksanakan oleh Brunei. Dia kata apa? Brunei lagu lain, Malaysia realiti dia lagu lain. Antara realiti dia senang masyarakat majmuk lah tuan-tuan, senang faham lagu tu lah. Baik kalau nak kira majmuk ni, zaman Nabi lagi majmuk tuan-tuan. Zaman Nabi lagi majmuk, Arab saja berapa bangsa, Yahudi saja berapa bangsa. Lepas itu tak campur lagi unta saja berapa bangsa dah tuan-tuan. Tak campur itik lagi berapa bangsa dah. Itik serati, ada isi ayam, ada itik nila, dah campur semua berapa bangsa dah. Tapi laksana hudud, tak ada masalah apa. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Sebenarnya hang mau ke hang tak mau. Kira lagu tu sudahlah. Yang ni saya teringat balik masa mengaji tauhid di pondok dulu tuan-tuan. Dan tok guru yang kita mengaji ni tok guru haraki. Tok guru pun macam-macam jenis. Ada yang tok guru yang memang kemah ilmu dia, tapi dia tak boleh politik, dia tak boleh siasat. Jadi kita dapat hanyalah ilmu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tiada seorang tok guru yang menjadi mentor saya tuan-tuan. Dia ni ikut kaedahnya, kira bila dia sentuh bab tauhid, dia akan sentuh bab politik, dia akan sentuh bab siasat. Sebab bagi dia, dia kata, ya itulah apa yang kita mengaji tentang tauhid dan akidah. Matlamat kita ialah untuk apa tuan-tuan? Ya itulah untuk mendaulatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda akidah kita yang paling sempurna. Baik itu dia bagi galakkan sungguh tuan-tuan. Saya ingat lagi ni nak bagi sedikit apa nama cerita lah, lebih kurang macam inilah tuan-tuan. Saya kita cerita dia mengajar, cuma nak cerita tentang bagaimana dia didik kita untuk faham bahawa hakikat hak ilmiah kita mengaji ini matlamat kita ialah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan waktu tu pilihan raya tahun 95. Waktu tu saya ambil Pak Isa 4 sanawi tuan-tuan dalam keadaan tadi. Jadi mereka yang di kampung ni minta tolong kita untuk berceramah dan sebagainya. Kebetulan kita nak Pak Isa. Kalau yang jenis tok guru yang dia tak boleh politik, dia kata tak usah duk boleh lah, tumpu tang Pak Isa ni lah. Dalam keadaan tadi yang tu pilihan raya bila-bila masa pun tak ada masalah. Tapi bila saya tanya tok guru haraki ni, dia kata apa? Balik Sungai Bakak dengan Matang Poh bukan jauh mana. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tak apa, bagi ambil Pak Isa. Pak Isa ni kebetulan Syafawi dengan Tahriri, iaitulah Pak Isa lisan dengan Pak Isa betulih. Pak Isa lisan pula yang syurahnya bukan Pak Isa macam kita kata tok guru tanya kita jawab tak. Tok guru dengar kita kupas kita. Itu Pak Isa penuh tuan-tuan pelajaran yang kami. Maknanya kupas kita. Kalau kebetulan kena kitab tafsir, kena kitab tauhid, tok guru suruh baca kitab. Itu persoalan dia. Dia nak tok guru nak tengok takat mana kita boleh, dia akan bagi markah kepada kita tuan-tuan dalam keadaan tadi. Duk ulun dengan pilihan raya, mana nak dan nak mutalaah nak buat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tapi mujuklah Tuhan tolong pasal kita dulu terlibat dalam perjuangan. Alhamdulillah kita baca kitab waktu siang tu dalam Pak Isa Syafawi itu, malam petang balik mai berceramah pula tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tanya tok guru ni kata balik bekerja untuk kepentingan Islam, menangkanlah belakang kira. Yang pentingnya iaitulah inilah hasil daripada ilmu kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Dan saya pun balik ceramah. Nak ceramah malam tu tak ceramah apa tuan-tuan. Teringat balik Pak Isa tadi ni lah dalam keadaan tadi. Kebetulan Pak Isa tafsir surah Baqarah, cerita puak munafik pula tuan-tuan. Modai sakan lah malam tu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Alhamdulillah. Saya pun dulu alhamdulillah itu persoalan dia. Berkat daripada tok guru haraki ni tuan-tuan. Saya ingat lagi tok guru haraki ni mengajar tentang iaitulah sifat kudrat dan sifat iradah. Selalunya kalau kita mengaji bab tauhid ni, kudrat iradat, dia akan sebut kudrat makna apa? Kuasa. Iradat makna apa? Kehendak. Jadi kalau kita kupas dari cara tauhid, kudrat artinya kuasa, lawannya lemah. Wajib kuasa, mustahil lemah. Dalilnya baharu alam ini. Tanda utama dalilnya baharu alam ini iaitulah bila baharu boleh menerima binasa. Allah Ta'ala berkuasa. Dan tanda dalilnya bila manusia boleh menerima binasa, siapakah yang boleh membinasakan?
Allah Ta'ala. Bab itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Itulah huraian yang dengar selalu yang itulah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Nah, lalu Tok Guru ni dia cuba kembangkan sikit ataupun bahasa lah dia panggil apa? Huraian di luar kotak sikit. Nah, selalunya kita duk ngaji ni duk kupai kot tu lah. Tok Guru kata, iaitulah kudrat dan iradah ini, kuasa dan kehendak ialah sifat yang muafakat. Maksud muafakat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitulah bagi Allah dua-dua kena ada. Tak boleh salah satu saja. Kalau Tuhan ada kudrat tapi tak ada iradah, Tuhan ada kuasa tapi tak ada kehendak, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sesuatu makhluk tidak akan terjadi. Tuhan berkuasa nak buat, tapi Tuhan tak mau buat, tak jadi. Nah, itu persoalan dia untuk kita ambil iktibar. Lepas itu Tuhan ada kehendak, tapi Tuhan tidak berkuasa. Maknanya dia mau bagi jadi, tapi dia tak ada kuasa nak menjadikan, tak jadi juga. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah. Nah, yang tu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu bila gabung kudrat dan iradah, lahirlah satu sifat pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah kuasa ta'yin, kuasa penentu. Maknanya penentu utama duduk pada Allah. Allah Ta'ala berkuasa dan Allah Ta'ala berkehendak. Baik itu semuanya ini terkandung dalam sifat 7 sifat ma'ani yang kita mengaji tauhid untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani ini makna apa tuan-tuan? Nama pun ma'ani. Ma'ani itu makna mufradanya ialah zawahir, iaitulah menzahirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan dia. Sebab itu ma'ani ini iaitulah bahawa hakikat Allah Ta'ala bekalkan juga kepada makhluk secara majazi. Maknanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam contoh, Allah Ta'ala berkuasa ke tidak? Berkuasa. Kudrat ada tak pada Allah? Ada. Manusia ada kudrat tak? Tak ada. Tapi Tuhan bagi juga kudrat sebagai majazi kepada manusia setakat mana yang Allah Ta'ala bagi. Nah, itu persoalan dia. Itu yang Tuhan bagi kuasa kepada makhluk. Maknanya takat pinjaman daripada Allah. Tuhan boleh bagi pinjam. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik. Macam kita berkuasa lah, kita mampu segala-galanya. Macam contoh kita syendo. Tuhan bagi kuasa kat kita syendo. Syendo ni mana tuan-tuan? Maknanya badan kemai. Lepas tu pula kita kata apa lagi? Dia pukul orang kemai, kaki pun kemai. Dia kata nak abang lah. Baik tu kerja dia tuan-tuan, tarik kereta. Sebab dah syendo ni kerja apa lagi kerja tarik kereta. Contohnya itu persoalannya. Itu aku seduk sembang dia. Bank dah kata tak bayar 3 bulan. Kau seduk sembang ada duit tak ada duit, barang mahal tak barang mahal, GST ada tak GST ada, kau seduk sembang dia. Yang pentingnya tak bayar 3 bulan. Kena tarik. Itu persoalan dia. Ni anak Allah SWT dosa dia akan minta dah. Itu persoalan dia. Baik. Siapa bagi tu? Allah Ta'ala. Tuan boleh tarik lah. Boleh. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik. Pasal apa? Pasal majazi. Apa dia majazi? Pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan nak tarik bila-bila masa apa boleh. Tak ada masalah. Macam kuat kemai, pukul orang tabuh, orang ni pukul orang tabuh, orang ni. Tuan nak tarik lama mana boleh tak? Saat saja lagu nak. Tuan bagi hebat mulut sikit ya tuan-tuan. Habis tuan tarik hebat mulut, mati sebelah badan. Habis tuan-tuan. Tak ada dah kekuatan nak tabuh orang dan sebagainya, tak ada. Iradah, begitu juga kehendak. Maknanya kehendak utama Allah Ta'ala. Majazi kepada manusia ada. Ada. Tuhan kehendak ada juga kepada kita. Begitulah contoh sifat ma'ani 7 itu. Qudrat, iradat, ilmu. Ada tak manusia ilmu Allah Ta'ala bagi? Ada. Tapi maknanya pinjaman daripada Allah. Tersaduk lah. Kau dah dia merasa diri dia kemas sebagai ulama hebat, semua ilmu dia tahu dan sebagainya dalam keadaan tadi. Tuhan nak tarik boleh tak? Boleh. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik tuan-tuan. Begitulah ilmu, hayat, sama, basar dan juga
Iaitulah kalam. Baik, kita kembali kepada qudrat dan iradah tadi. Qudrat dan iradah ni sifat muafakat. Bila kata muafakat, kena duduk sekali baru jadi. Itu persoalan dia. Baru ada kuasa menentu. Begitu juga qudrat dan iradah ni kena muafakat juga kepada majazi yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Muafakat yang paling utama nak bagi jadi masalah hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu manusia yang terbaik di atas muka bumi ini, iaitulah kalau sekiranya bab hukum Allah dia ada qudrat dan dia ada iradah. Majazi yang diberi oleh Allah, apa dia? Dia ada kuasa dan dia ada kehendak. Yang ni baru boleh buat. Yang ni tak ada kat kita, tuan-tuan. Orang Melayu tak ada. Qudrat pun tak ada, iradah pun tak ada. Nah, maknanya kena ada dulu gabungan qudrat dan iradah. Kuasa kena ada, kehendak pun kena ada, tuan-tuan. Baru jadi. Yang ini ada kat siapa ni? Ada kat Nabi-Nabi dulu. Ada kat khalifah-khalifah Islam dulu. Ada kat ulama-ulama dulu. Pasal itu mereka boleh melaksanakan hukum dan syariat Allah. Bukan dekat Nabi-Nabi dan juga sahabat. Maknanya sampai kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah negeri Melayu kita sebelum kita dijajah ni. Negeri Melayu, hukum dan peraturannya ialah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukalah sejarah, kajilah negeri Melayu manapun, tuan-tuan, dalam keadaan tadi dia muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada qudrat dengan iradah? Tak ada. No, okey. Kalau dapat ada qudrat dan ada iradah, kuasa pun ada, kemahuan pun ada, yang ni yang terbaik. Payahlah nak ada kat kita ni. No, itu persoalan dia. Baik. Okey. Yang kedua pula, iaitulah qudrat pun qudrat ada, tetapi iradah tak ada. Kuasa ada, kehendak tak ada. Yang ni tak terpakai, tuan-tuan. Ni negara mana? Pemerintah ada dalam. Nak faham betul tak? Kuasa ada, mampu. Macam saya sebut tadi, law ni peluang keemasan. Sebab ahli parlimen Islam, tuan-tuan, lebih 2/3 dalam parlimen. Dosa kira apa tiba lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Derah hudud, derah takzir, derah kesah. Mungkin hak lawan ahli parlimen kapiak. Itu kurangnya mungkin dia lawan. Ahli parlimen Islam, dia boleh terima, bukan setuju semua. Jadi tak boleh buat. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi pasal apa, tuan-tuan? Saya tak mahu. Memang tak mahu dari dulu lagi sampai kelar tak mahu. Kalau mahu lama mereka boleh usaha buat, tuan-tuan, tapi tak mahu. Tu yang ulama-ulama nampak awal, tuan-tuan, tu yang ulama-ulama pakat keluar buang di tubuh parti lain pula. Itu persoalannya, pasal tahu kata tak mahu. Nah, itu maknanya dalam keadaan tadi. Yang ni tak terpakai. Hak nombor 1 tadi terbaik, hak yang ni tak terpakai. Lepas tu golongan yang ketiga ada iradah tetapi tak ada qudrat. Maksudnya apa? Ada kehendak tapi tak ada kuasa. Ni siapa dia, tuan-tuan? Kita. Hak yang ni terbaik, tetapi maknanya iaitulah kena ada kehendak, kena usaha. Itu persoalan dia. Tapi kuasa tak ada. Tak apalah nak buat macam mana. Macam kita lah, macam saya ni. Saya cukup kali ni nak tengok hukum hudud ni. Tak apa nak teringin sangat. Bukan pasal apa. Pasal iaitulah kita duk mengajar kat hudud. Saya mengajar di sekolah. Saya tingkatan 6. Pelajaran fiqh, pelajaran stam. Pelajaran stam, sukatannya antara yang kita kena mengajar ialah iaitulah apa nama, tuan-tuan? Hukum hudud dan juga jenayah Islam. Bila kita mengajar, tuan-tuan, kitab pula kitab dia kena karangan Syekh Khatib Syarbini, dia kupas satu. Kadang masa tu kupas tu masa nak sebab hati, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Begitu sempurnanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba orang Islam tak mau, tuan-tuan. Kita cuba heran. Maknanya bukan kita orang Islam. Kalau dia orang kafir pun dia tahu kemah lagu ni hukum Allah. Maknanya dia orang yang mula-mula akan menyokong hukum hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh macam masalah mencuri. Macam orang dah sebut, habislah. Ini bukan kata orang biasa. Pemimpin dulu, tuan-tuan, cukup lama dia perintah. Buat ada lagi sampai kelar, tuan-tuan. Sampai dia satu abang, mulut dia lampas sampai kelar. Dalam keadaan tadi, dia pernah kata, pakai esok kalau laksana hukum hudud, orang
dulu pakai tak ada tangan lah. No, jumpa tangan dalam kayuk, jumpa tangan dalam kuali. Siapa nak buat kerja? Dia ingat orang Melayu semua kawan kata orang menyangkut dalam keadaan tadi. Sebab nak kerat tangan siapa? Kawan. Orang yang tak bukan kawan tak kerat tangan. Itu persoalan dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dan nak kerat tangan tu pula bukan senang, bukan mudah. Ada ulama fiqh dia sebut 6 syarat. Ada ulama lain kata tambah lagi 4 lah 10 syarat nak kerat tangan. Bukan mudah, bukan terus sambil besok. Tarik. Oh, betul senang banyak. Orang masuk rumah aku, dia pergi cari pisau getah, dia tarik. Apa nama tangan kawan tu tuan-tuan. Boleh mudah-mudah nak kerat tangan. Tak. 10 syarat tuan-tuan kalau nak kerat tangan tu pun. Pasal apa? Pasal inilah dia keadilan Islam. Pasal kalau kita silap buat kerat, kita pergi silap pergi kerat tuan-tuan. Ada spare part nak tangan tuan-tuan. Dalam keadaan tadi ikutlah pergi cari dia apa nama di Pekan Gurun, satu kedai spare part. Spare part apa? Spare part tangan. Ada? Tak ada dah. Reda dia tak ternilai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu bukan mudah nak hukum. Itu yang bila kita mengajak tuan-tuan, kita tengok sempurnanya ulama kupas syarat. Betul pasal apa orang tak mahu tuan-tuan, heran semua lah dalam keadaan tadi. Tu saya ni kalau boleh biar hak kita mengajar, kita nampak teori dia, bukan dekat teori kita tu, praktikal dia kita nampak menjadi amalan dalam negara dan masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Jadi hak yang ni pun okey juga. Pasal apa? Dia ada kehendak. Cuma dia tak ada kuasa nak buat macam mana. Cuma nak kena bagi dapat kuasa, macam cerita tasat, bagi dapat kuasa kepada orang yang berkehendak. Baru jalan, baru boleh jalan. Baru sempurna. Itu persoalannya. Yang menjadi masalah ni pasal ada hak nombor 2 tasat ni apa dia? Ada kuasa tapi tak ada kemahuan. Tu pun tak terpakai dah tuan-tuan. Hak lagi tak terpakai sama dia tuan-tuan. Hak lagi tak terpakai. Kudrat pun tak ada, iradah pun tak ada, kuasa pun tak ada, mau pun tak mau. Yang ni siapa dia? Majoriti masyarakat Melayu pada hari ini. Jenis tak boleh tambah politik dan tak boleh politik apa ustaz? Duk kira apa? Boleh makan sudah lah. Nak sekolah ada, boleh anak-anak mengaji, nak pelajaran agama pun sempurna. Nak apa lagi? Maknanya hak jenis macam ni tuan-tuan lagi tak pakai dah lah kuasa orang tak ada. Lepas itu kanak pun tak ada. Habis cerita lah tuan-tuan. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah. Hak yang ni yang duk kena beli banyak. Dia main lumbuk macam-macam. Tak tahu lah tinggal 5 nak cerita aku main lumbuk macam-macam tuan-tuan. Boleh terima macam-macam lah. Betul semua orang punya 5 ni tuan-tuan. Zakat pun macam-macam zakat. Lepas tu anak-anak benih ni jenuh tanam. Tak tahulah tuan-tuan, tak lah nak tanam lah pula. Itu persoalan dia. Anak menatang ni jenuh belah. Tak tahulah pakai jenuh lepas ni maknanya tak ada buat apa. Semua macam-macam ada dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Lepas tu sebutlah nak pergi cari tang mana pemimpin lagu ni, kerajaan lagu ni bagus sungguh. Bagus sungguh. Tu yang dia bagi macam-macam kat kita. Dulu 500 ni naik pula 150, 650. Nak pergi cari tang mana tuan-tuan. Dia kata, ya itulah pemimpin macam ni. Sebenarnya, ya itulah dia bagi 650, dia sapu 800 tuan-tuan. Dalam keadaan tadi itu persoalan dia. Tapi saya tak ada masalah dengan itu. Yang saya geram ni, ya itulah janji itu sebelum pilihan raya 1,200. 1,200. Tenggelam lah, orang tak nampak lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni pun bak tauhid juga. Bak tauhid juga ni tuan-tuan. Saya bila bak tauhid contoh. Macam kita mengaji. Ya kita sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ni ada berapa? 4. Iaitu sedik, amanah, tabligh, fatanah. Hak fatanah adalah sekali tu. Yang tu yang paling penting daripada sedik, daripada amanah, tabligh. Kemuncaknya ialah fatanah. Apa makna fatanah? Fatanah ni makna cerdik, bijaksana. Baik, apa makna
bijaksana. Jangan tanya kita. Kalau tanya kita macam-macam jawapan. Siapa cerdik? Dia kata yang cerdik ialah profesor cerdik. Habis mereka. Tuan nak kata apa? No. Tanya pula seorang lagi pula, siapa cerdik? Hak ngaji sekolah, tak cerdik. Itu soalan dia. Lepas tu mai mana pula tanya pula seorang pula. Hak cerdik ialah hak ada sijil, tak ada sijil tak cerdik. Tu dia habis cerita tuan-tuan. Ada sijil apa pun cerdik lah. SPM ke, diploma ke, lepas tu BA ke, MA ke, PhD ke. Itu cerdik. Semua bekat cerdik. Itu soalan dia. Sampai termasuk hak paling common sekali cerdik dia. Siapa dia? Hak ada sijil. Sijil kursus kahwin tu pun cerdik lah. Mesti ada sijil juga dalam keadaan tadi. Dia tak muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata hukum lagu tu cerdik, lagu tu kita silap banyak lah tuan-tuan. Silap banyak. Sebab apa makna farqanah? Makna farqanah rajam kitab yang Qadul Juman karangan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Farqani. Qadul Juman kitab macam kita kata abang lah, adik dia Faridatul Faraid, pengarang yang sama. Itu soalan dia tuan-tuan. Dia kupas tok guru kita Syekh Wan Ahmad Zain Al-Farqani, dia kata yang kata farqanah tu ialah gabungan dua perkara. Apa dia? Yang pertamanya tafattun dan yang keduanya ialah tayaqqus. Apa dia tafattun, apa dia tayaqqus? Okey, saya dah terima dalam bahasa Melayu. Tafattun tahu beza mana betul mana salah. Tu yang kata cerdik tu, tahu beza mana betul mana salah. Itu cerdik. Okey, itu tafattun. Lepas tu yang kedua tayaqqus. Tayaqqus ni maknanya sentiasa berhati-hati dalam hidupnya. Itu tayaqqus. Maknanya kalau gabung dua sekali, terbit farqanah cerdik. Makna apa tuan-tuan? Senang faham. Ialah kalau dia tahu beza mana betul mana salah, dia mudah berhati-hati. Maknanya apa? Dia tidak mudah ditipu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu cerdik. Dosa dua kira lah, tak ngaji sekolah pun orang payah nak kena dia, cerdik. Kalau profesor pun orang duk tipu lagi tuan-tuan. Allah, cerdik apa lu betul tuan-tuan. Biar orang panggil profesor kangkung dalam keadaan tadi itu persoalan dia. Tak panggil kangkung lagu mana? Bagus. Semua bagus. No, GST bagus. Jak sini pula buat bagus. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baru ekonomi kita selamat, ekonomi kita sempurna. Dia tak tahu sempurna tak sempurna. Yang tahu hari ini bawa RM50 boleh beli dua barang ya tuan-tuan dalam keadaan tadi. Kita tak tahu hari ini berapa, meningkat 10% ke 20%. Yang tahunya dulu boleh duk simpan juga 100, lah dia kata 100, 50 yang boleh simpan tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Kita kira betul saudara. Tu pun profesor kata bagus, ekonomi meningkat. Bukan nampak cuma angkat gaji berapa. Lepas tu duk kipas pula, boleh duk naik lagi, boleh duk naik lagi. Hak kita, hak ayah biasa. Itu maknanya. Baik yang bapa nama Tok Wan cakap ni sekolah tu pun cerdik. Dia kata puak ni semua penipu belakang ni. Bukan penipu komen-komen, penipu dalam negeri juga. Satu negeri dia tipu, bukan tipu komen-komen tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ini cerdik. Itu soalan dia. Tambah pula duk kena tipu daripada orang yang sama berkali-kali. Itu yang Nabi SAW sebut, orang Islam tidak akan dipatuk ular dua kali di dalam lubang yang sama. Ulang sama, lepas tu maknanya iaitulah lubang sama. Ni Nabi kata tuan-tuan, ni bukan dekat lubang sama, ulang sama dua kali, 13 kali dah duk kena tipu. Tuan-tuan nak kata apa? Kalau dua kali pun tak kata Islam. Kalau kata belah kali ni kata macam tipu tak sah? Tipu. Bodi Ustaz. Tak bodi tu lah. Kau tengok $1,200 kata nak bagi. Tetap $650. Bagus. Naik $150. Bukan masalah naik tu. Masalahnya $1,200. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kena tipu pula-pula. Itu makna.
Lu ada orang kata kat saya, nak pergi cari tangan lah, siapa tak kena tipu? Tak kena tipu, kena tipu. Mana boleh elak, semua pernah kena tipu belakang. Cuma jangan kena tipu 2-3 kali. Kena tipu sekali bukan bodoh, tuan-tuan. Tapi kalau berkali-kali kena tipu, orang yang sama juga, pihak yang sama juga, dia bubuh tukang bahasa lah, transformasi. Sedap dengar tuan-tuan. Kita ada biasa makan nasi basi sedap, transformasi. Sedap dengar tuan-tuan. Berubah. Tak ada berubah apa Kalau kata padu sama hang keluar bila pokok apa pun padu sama tuan-tuan, serupa itulah. Lagi tak balik kepada syariat dan kekuatan agama Allah Subhanahu wa taala. No, itu persoalan dia. Pasal itu masalah hudud ni bukan masalah kecil. Baik itu kalau kita kata maknanya saya bila tengok kes yang Brunei nak buat rasa sempurna balik tuan-tuan dalam keadaan tadi, untuk kita maknanya semarakkan balik seolah-olah satu peringatan daripada Allah supaya iaitulah ini kena dipangatkan kembali, pangat kembali nahabat kata inilah dia, iaitulah perjuangan, iaitulah orang yang berjuang dalam kaedah dia sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maukah menangis kepada Allah apabila kita lari daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Bukan takat lari daripada hukum Allah, kadang-kadang bantah sikit saja daripada hak Allah pun dia menangis sungguh-sungguh. Contoh saya nak bawa satu cerita yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni antara seorang manusia yang diri dia tu orang gerun. Itu persoalan dia, orang gerun dia tu bukan orang. Maknanya bukan kadang-kadang pasal peribadi dia tu cukup kemah dan sebagainya. Tapi orang tak tahu rahsianya. Rahsia dia sentiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebablah dia menangis. Tu ada seorang jumpa Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, aku nak heran ni, aku nak tahu jugalah yang duk teriak sangat ni pasal apa. Cuba abang Zat, pasal apa hang teriak sungguh-sungguh? Lalu kata Sayyidina Umar, aku teriak sungguh-sungguh ni pasal aku teringat kepada kehidupan aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dah teringat kehidupan hang bersama-sama dengan Nabi, hang baca seronok, nak teriak pasal apa? Dia kata, aku teriak tu pasal aku terkenangkan dalam hidupku, sepanjang hidupku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kali aku bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi last sekali natijahnya betul hak Nabi tapi salah Umar. Betul hak Nabi, salah Umar. Tu yang aku rasa menyesal sungguh-sungguh tu. Betul hak Nabi kata tu betul. Tapi pasal apa aku bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam? No, baik apa dia yang Sayyidina Umar kelan sungguh-sungguh ada 2 perkara, iaitulah 2 peristiwa yang Sayyidina Umar dia bantah Nabi. Nah, iaitulah kemudiannya hak Nabi kata tu betul. Contohnya apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kita ambil nombor 1 dulu, peristiwa Sulhul Hudaibiyah, iaitulah perdamaian Hudaibiyah. Pendek cerita lah tuan-tuan, pendek cerita. Nah, hak yang kan kita tahu perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan yang dibuat di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga puak Quraisy, yang Nabi diwakili oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan kemudian puak Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amru. Kalau kita tengok peristiwa perjanjian tu pun, Allah, Nabi ni kira sabar banyak. Tak sabar banyak ke mana? Sayyidina Ali dia tulis, Nabi kata tulis surat perjanjian. Ini antara yang sebahagian daripada apa nama peristiwa yang Sayyidina Umar rasa geram nak tengok. Geram tengok. Perjanjian saudara nampak macam berat sebelah. Sebelum berat sebelah tu pun, korang ajaknya Suhail bin Amru ni pun, Allah tak tahu nak baklah, tak boleh terima makam pun, sahabat banyak makam. Yang paling makam sama dia tuan-tuan, iaitu Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Ali, tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, pasal apa tulis mula dengan Bismillah?
Nah, kalau kami mengaku kata Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala, maknanya iaitu kami beriman, maknanya kami tak lawan dengan Allah. Itu persoalannya. Tulis bismillah sudah. Pasal nak abang kata bahawa hakikat orang kafir apa semua pun, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Maknanya apa pun iaitu bahawa hakikat pegang dengan Allah Taala. Itu persoalan dia. Yang ni kita balik kepada nama Allah lah. Masa lebih bahaya banyak-banyak dalam keadaan tadi pasal puak-puak karah ni dia kira nama tuan-tuan. Weh, berjuang sungguh-sungguh nama Allah, nama Allah, nama Allah. Sanggup mati mempertahankan nama Allah tapi hukum Allah. Tak ada pasal ya. Nah, itu persoalan dia. Yang ni kalau nak bahas panjang pula, kena buka kitab tauhid pula lah. Iaitu Aqidatul Najid. Tok Guru faham apa? Kalau kita buka Durus Samin, Syekh siapa nama Syekh Dr. Qani, dia sebut apa? Alif lam lam ha itu bukan Tuhan tapi nama bagi zat Tuhan. Apa bahasa yang disebut dulu tu? Buka kitab. Itu persoalan dia dalam kata tadi. Alif lam lam ha itu nama bagi zat Tuhan. Pasal apa dia bahas tu? Ni kena mengaji panjang lah. Kalau hurai macam ni masa mungkin 3 orang tu habis kot. Itu persoalan dia. Dia minta larat ni malam ni bukan buah sihat. Tak apalah itu. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah bahawa sesungguhnya Suhail kata tulis bismillah. Tak apa, tulis bismillah. Lepas tu Sayyidina Nabi kata, wahai Ali, tulis perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail kata, pasal apa Muhammad Rasulullah? Kami bukan mengaku hang Rasulullah. Kami tak lawan. Lawan apa? Kami lawan pasal kami tak mengaku hang Rasulullah. Mana boleh? Kata Nabi, tak apa, ikut-ikutlah Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Yang saya nak mak duk makan dah tuan-tuan, dan kita lah terduk orang tu. Ni silap hari bulan ni nak kenal lah. Duk pegang pedang lah, teram semua ni. Ambil punya korajak sampai pangkat tu. Itu soalan dia. Tapi inilah dia. Yang itulah nilai diplomasi yang paling tinggi bagi Nabi SAW. Nabi Habak kata sungguh juga. Pasal apa sungguh ta'ala tuan-tuan? Macam kita duk tengkak dengan puak kapiak lah. Islam. Dia bukan tahu apa itu Islam. Kalau dia tahu, dia sendiri tak lawan. Kalau dia tahu, dia sokong, dia pangkah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Macam lah, dia tahu Islam. Dia tahu orang Islam dan sebagainya. Macam orang kapiak lah, tempat saya pun banyak. Dan semang. Bab Islam kita pun cerita ini Islam. Dia kata haji tak usah bimbang. Pilihan raya bila pun lepas ni ping-pong. Tak usah bimbang. Dalam keadaan tadi. Belah saya dia panggil ping-pong. Kita tahu lah ping-pong faham dia. Ping-pong tu pada tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tak usah bimbang lah. Lepas tu kita pun bimbang. Takut sekali lagi kita pergi rumah dia tuan-tuan. Bila pergi rumah dia tengok dia kata tunggu dulu haji. Dia masuk dalam rumah dia. Ikut nak buat pulang parang. Banyak dah. Dia buat pulang. Dia kata tengok semua anak cucu dia pakai baju tok guru semua tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ping-pong tak usah bimbang. Nama pasal apa dia reti bab Islam. Tapi pasal dia tak reti tu yang dia lawan. Itu maknanya. Lepas tu kita duduk berjauh diri daripada mereka. Lagi lawan. Tuan-tuan sebab mereka tak reti. Lepas itu nilai diplomasi yang paling tinggi pada Nabi SAW. Maka termaktublah apa dia perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian berat sebelah guna. Antara berat sebelah dia ialah kalau puak-puak Madinah lari pergi Mekah, tak boleh bagi balik. Kalau puak Mekah lari pergi Madinah, kena bagi balik. Apa cerita ni? Sama lah. Patutnya kalau Madinah pergi Mekah tak boleh bagi balik, hak puak Mekah main Madinah pun tak boleh bagi balik. Baru sama, baru fair. Yang ni puak Mekah main Madinah kena bagi balik. Puak Madinah bila pergi Mekah tak boleh bagi balik. Nampak? Jadi Sayyidina Umar nampak marah sebab dia pun bantah Rasulullah dan sebagainya dalam hadis. Pendek cerita tuan-tuan, lalai perjanjian Hudaibiyah membawa kesan yang paling besar ialah apa dia tuan-tuan? Fathu Makkah. Tahun tarikh 8 Ramadan tahun 10 Hijrah, iaitulah bagaimana Nabi masuk ke Mekah dengan 10,000 orang tentera, tidak mendapat tentangan, hanya sikit sahaja di penjuru yang dimasuki oleh iaitulah Sayyidina Khalid bin Walid. Itu persoalan dia tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar kata tang tu betul Muhammad salah tu. Itu satu.
Satu lagi tuan-tuan, satu peristiwa. Satu peristiwa. Ada seorang kawan ditangkap di zaman Nabi SAW. Bila bawa menghadap Nabi, pendek cerita bercara, kawan ni memang terbukti salah. Bila terbukti salah, apa hukum? Hukumnya iaitulah hukum hududnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Orang mencuri laki-laki, orang mencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan. Jadi kalau kita mengaji hukum dari segi kaedah hudud, nak potong tu potong apa? Tangan mana nak potong? Tangan belah kanan. Sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Ini kalau kita mengaji dalam kitab Mughni Muhtaj bab jinayat, dia sebut apa? Nak potong tangan. Satu ya, bukan dua-dua. Satu ya. Potong tangan. Jadi kawak ni bila dah Nabi mai bercara-cara di zaman Nabi, sepatutnya potong tangan lah. Mai kepada Nabi SAW. Nabi kata hukuman kepada kawan ini iaitulah hukuman potong kepala. Nampak? Hukuman potong kepala, bukan hukuman potong tangan. Potong kepala. Hak bantah sama dia tuan-tuan. Sahabat lain tak bantah. Yang bantah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hukumannya ialah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Iaitulah mencuri laki-laki, mencuri perempuan, hukumnya apa dia? Potong tangan. Pasal apa sampai potong kepala? Potong kepala ni untuk hukuman qisas, hukuman bunuh, bukan hukuman mencuri. So Allah kata, wahai Umar, tak apalah, dah hang bantah, tak apa, kita potong tangan. Tapi kata Nabi, satu hari wahai Umar, hang sendiri akan menjatuhkan hukuman potong kepala kepada dia. Itu persoalan dia. Sayyidina Umar dia bantah, bukan saja bantah. Ni nak tunjuk kata inilah dia Islam. Nampak tak betul saja, terus bantah, tak ada masalah tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan terima, nampak macam tak betul. Tapi kadang-kadang kena fikir juga. Syariat ni timbul daripada siapa? Daripada Nabi. Patutnya bila Nabi hukum, terima. Tapi pasal apa Tuhan takdirkan peristiwa ni? Iaitulah untuk nak menampakkan hukum tu. Itu persoalannya. Tak apa. Lagu mana tuan-tuan, baik kita pun pendek cerita. Tak apalah. Di zaman Abu Bakar orang itu, kawak ni kena tangkap sekali lagi. Mencuri lah. Hukuman dia cara kena Abu jatuh hukuman potong apa pula tuan-tuan? Iaitulah potong kaki belah kiri sampai pergelangan juga. Itu syariat Islam dari segi hudud. Mula mencuri, kalau orang tu mencuri yang pertama, potong tangan kanan sebelah pergelangan tangan ni. Lepas tu pula kalau mencuri kali yang kedua kena tangkap. Kalau bercara semua memang jatuh, memang salah sungguh. Apa dia mana? Iaitulah kaki kiri pula. Pasal apa buat begitu? Ada hikmah lah. Hikmahnya ialah supaya orang tadi tidak seimbang. Payah nak mencuri dah tuan-tuan. Memang tak seimbang pun. Kita ni pun macam kita duduk jalan ni, kita duduk hayun tangan tu ada pasal tu. Bukan saja-saja hayun. Kok lagi kita kata, kau hang jalan hayun tangan. Siapa berjalan, kau hayun tangan lah. Mana ada orang yang jalan tak hayun tangan. Pasal apa hayun? Orang tanya kita pasal apa hayun. Tak hayun awak. Tak hayun awaknya. Dia kata kalau tak hayun tak syok. Bukan tak syok, tak boleh berjalan. Pasal tak seimbang. Jalan tu ada pasal tu ni. Hanya dua hayun tu ada pasal. Lepas tu pula pergerakan kita ni ada pasal ni. Hak tangan ni seimbang, apa semua seimbang. Jadi bila potong tangan kanan, potong pula kaki kiri, tak seimbang. Payah nak mencuri. Tapi dah nama kawak ni tuan-tuan, dosa kira lah. Tu mencuri ni ada orang kata kalau buat hudud tak ada orang mencuri. Mana boleh tak ada. Hak jahat tak mana pun ada. Saya mengajak baru ni orang tanya, Ustaz tolong habaq Ustaz. Puak munafik, orang yang syirik ada tak di Mekah? Sedangkan itu tanah haram. Tang mana pun ada tuan-tuan. Nak bak lagi. Habis, bukankah kata Nabi kata orang kafir tak boleh pijak?
Tak boleh pijak bumi tanah haram ni dalam keadaan tadi. Itu soalan dia. Betul. Tapi yang tu kapiak yang hakiki. Maknanya kira orang kapiak yang tak boleh masuk. Baik kita tak jumpa orang kapiak Kristian ke Hindu ke apa ke. Tapi kalau dia menyamak masuk Islam, dia munafik, tuan-tuan. Dia bukan masuk Islam dengan penuh reda. Boleh masuk dah. Boleh masuk serupa tu dah juga. Apa hujah dia? Kan dulu kita kenal Snoop Andrews. Seorang ahli falsafah Belanda ni, dia main takluk seluruh Indonesia, yang dia tak boleh takluk Aceh. Pasal apa? Bumi Aceh ni kalau ikut kaedah dalam keadaan cukup kebaik, walaupun mereka boleh kuasai Aceh, tapi sebenarnya kuasai siang ya, malam dikuasai oleh pejuang-pejuang Aceh. Ya kalau betul lah, mana tak boleh menjaga sepenuhnya lah. Okey, dia pengkaji Aceh tu kuat tahu mana? Agama. Sebab itu lagu mana nak kaji depa ni Aceh ni kuat mana? Kena hantar orang masuk Islam. Snoop Andrews ni masuk Islam. Dia sampai pergi Mekah. Dia buat kajian orang Aceh ni kuat agama. Sebab itu maknanya adalah kaedah dia bagi poin-poin dia. Lagu mana nak kisahkan dan nak bagi, iaitulah bahawa hakikat mereka boleh menguasai Aceh dan sebagainya. Snoop Andrews bukan masuk Islam kerana Islam. Dah, dia masuk Islam mana munafik lah tu. Dia boleh menjatuh dah. Boleh. Mana nak bak kata jahat entah mana pun ada. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Itu maknanya tuan-tuan. Tambah kawan pula. Tak tahu nak cerita lah. Cuma bila kita laksanakan hukum, insya-Allah tak makna Allah Taala akan pelihara diri kita, di keluarga kita dan masyarakat kita di atas muka bumi Allah. Kena tangkap lagi kawan Zaman Abu Bakar nak mati tu, kena tangkap lagi. Curi pula. Curi lagi ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Kena potong pula. Potong apa pula? Iaitulah tangan kiri. Gelangan. Dua tangan tak ada, kaki sebelah tak ada. Itu soalan dia. Kena tangkap lagi kawan ni. Lepas tu zaman Penguasaan Sayyidina Umar, tangkap pula, potong apa pula tuan-tuan? Potong kaki belah kanan pula. Tak ada, dua-dua kaki tak ada, dua-dua tangan tak ada. Baik. Ketika zaman akhir pemerintah Sayyidina Umar, kawak ni kena tangkap lagi pasal mencuri tuan-tuan. Itu persoalan dia. Kena tangkap lagi pasal mencuri. Tak apalah, dibicarakan di mahkamah. Hakim dia ialah qadi syurah, qadi yang paling adil di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan ni sebelum ni dia duk sebelum dia tak pasal apa? Dia tahu dia lagu mana pun bukti lengkap, dia pun kena mengakulah dalam keadaan tadi. Tapi sekali ni dia tak apa nak mau mengaku pasal apa? Dia tahu orang tak percaya punya kalau dia boleh lawan ni. Nanti tu orang tak percaya tu dia nak lawan juga tu. No? Jadi hakim pun cara-cara bukti semua ada. Dalam kaedah perbicaraan Islam, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Nak tuduh orang kena ada bukti, kena ada saksi. Bukti ada, saksi pun ada. 2 gundi gandum yang dia curi itu ada bukti dia, saksi pun ada dan sebagainya. Lepas tu satu lagi, hak orang yang kena tuduh, dia nak bela diri dia kena bersumpah kata dia tak buat. Itu persoalan dia. Jadi selama ni dia bersumpah kata dia buat. Jadi hak yang ini dia tak apa nak mau bersumpah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tahu orang tak percaya punya. Tak ada tangan, tak ada kaki nak curi gandum punya. Tu zaman tu orang memang nak curi apa kena angkut. Kalau lah ni tak payah dah, tekan tok cek boleh curi 3-4 juta. Zaman lah ni zaman tu nak kena angkut. Tangan tak ada, kaki tak ada, nak angkut pun mana? Jadi dia pun mula mula boleh lepas dia pun kata, dan dia tahu hakim ni hakim yang paling adil. Baik tu bila mai bukti saksi semua ada, lepas tu hakim kata hang sanggup bersumpah dah hang tak buat. Dia kata saya sanggup bersumpah saya tak buat. Jadi hakim ni pun tahu dah bukti saksi lengkap, dia pun pernah kena potong. Ni ada pasal ni. Jadi hakim nak buat macam mana nak bagi dia ni orang kata apa? Mengaku juga. Pasal bukan mana nak paksa dia, tapi pasal lengkap lah. Jadi nak bagi lengkap lagi nak kata keadilan. Itu soalan dia. Jadi hakim pun dia tak mau mengaku. Buat je lah. Hakim kata tak apalah kalau lagu tu kita tangguhkan perbicaraan. Dia kata tangguh buat apa hakim? Bubuh keputusan terus lah. Dia mulai dia tahu kata dia akan dilepas pasal tak mengaku.
Hakim kata bukan tak mau jatuh hukuman, tapi persoalan dia ialah aku ni berlengah semua badan apa semua, jadi puasa hangat, aku nak balik mandi dan baju aku pakai ni pun lama sangat dah, aku nak balik basuh baju dulu. Ni hakim syurah ni, yang kata hakim syurah, hakim yang paling adil. Tak apa lah. Lepas tu dia pun buat waktu dia kata dia pun merasa ini peluang aku nak bodek hakim ni supaya hakim boleh lepas aku, sebab dia merasa dia mesti selamat lah. Dia kata tak apa tuan hakim, saya tolong tuan hakim. Terus saya bilang, dia kata ni pangkat tuan hakim kat dia ni, saya tolong tuan hakim nak basuh baju, tak apa, tak nak masalah, saya boleh tolong tuan hakim. Hakim kata tak apalah, nak tolong aku tolong, tak apalah. Jom bila balik di rumah, dia ikut pergi di rumah. Dia ikut pergi di rumah, hakim kata aku nak pergi telaga basuh. Jom saya ikut, tak apa sekali dalam keadaan tadi. Hakim pun cedok ayam, hakim kata nak angkut ayam buat balik 2 tong, itu persoalan dia. Dia pun nak tunjuklah, kata dia nak berbakti kepada tuan hakim ni. Dia kata apa? Dia kata tuan hakim tak apa saya tolong. Terus saya bimbang. Hakim kata aku mana larat nak bawa. Tak apa saya tolong bawa. 2 tong ayam saya tolong bawa. Hakim kata hang nak bawa aku mana, tangan tak ada, kaki tak ada, hang nak bawa aku mana? Dia kata nak heran apa. Kalau 2 gundi gandum aku boleh, takat 2 tong ni tak ada masalah apa lah dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Dia pun hakim kata semua tak tunjuk semua. Dia buat naik semua atas belakang dia, tuan-tuan boleh bawa semua dalam rumah dan sebagainya. Hakim dah buat dah saksi-saksi semua berkat tengok, dia tak elak lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lama-lama hakim kata hang curi 2 guning gandum, hang kata boleh buat atas belakang. Dia kata, dia berkata semua aku nak kenyah. Dia kata aku yang mencuri dan sebagainya. Tu yang saya mengajar satu tempat, ada orang dia kata apa, lepas habis kuliah tu dia kata apa tuan-tuan, dia kata ustaz cerita ni tak logik langsung lah, tak ada tangan, tak ada kaki, lagu mana dia boleh angkat 2 tong ayam boleh buah atas belakang dia. Cuba ustaz tunjuk Ustaz. Nak tunjuk lagu mana tuan-tuan, siapa ambil dalam kitab. Minta tahu, tak dah cerita dia lagu tu, kena cerita. Tu yang kadang kalau maknanya kita ni kena ambil iktibar daripada apa yang diceritakan dan sebagainya. Tak apa, selesai. Jadi cara tu saya nak, kawan tu masalah sungguh. Kawan tu masalah sungguh. Jadi nak hukum siapa dia tuan-tuan? Hukum khalifah, rajuk khalifah siapa dia? Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun kata, hang mencuri hukuman potong tangan kanan. Tangan kanan tak ada. Potong apa? Tangan kanan tak ada. Hukuman dia adalah tangan kanan tak ada. Potong kaki kiri. Kaki kiri tak ada. Hukuman dia ialah lepas itu potong tangan kiri. Tangan kiri tak ada. Potong tangan, potong kaki, potong apa nama? Kaki kanan pula. Tak ada. Jadi bila dah tak ada, nak potong apa tuan-tuan? Jadi Sayyidina Umar, kalau kita buka Kifayatul Mukhtar, kitab fiqh, dia kata apa? Ada hadis Nabi SAW, Nabi bagi poin yang paling lah. Nabi kata kalau potong tangan pun tak insaf, potong kaki pun tak insaf, potong apa tuan-tuan? Potong kepala. Dah potong tangan pun ada kawang lagi, potong kaki pun ada kawang lagi, potong apa? Potong kepala, biar mati buang sedang, tak boleh insaf. Itu persoalan dia. Sayyidina Umar kata potong kepala. Bila kata-kata potong kepala, teringat Sayyidina Umar apa yang dia pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Rupanya tengok kawan tu juga dulu ni. Kawan Nabi kata dulu, kan zaman Nabi dulu kawan ni mencuri, maknanya hukuman potong tangan. Tapi Nabi kata potong kepala. Rupanya kawan ni betul macam Nabi kata satu hari wahai Umar, hang sendiri ke potong kepala dia dan sebagainya. Tapi lah ni kalau kita kaji hukum balik, hukuman ni sudah dimansuhkan. Sebab kalau qaul qadir, iaitulah kalau potong tangan potong kaki, potong tangan, potong kaki, dia tak tobat juga, mencuri juga, hukumannya potong kepala. Itu kata qaul qadir. Kalau qaul jadid, qaul baru ni yang Imam Syafi'i pegang lah ni, potong tangan, potong kaki, potong tangan, potong kaki, tak boleh pula juga. Bukan potong kepala, tapi ta'zir. Ta'zir ni maknanya denda kepada dia. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi untuk dapat rahmat daripada Allah. Bila dia kata potong kepala,
menitih air mata tak maknanya apa tuan-tuan. Dia menyesal, kata dia bantah Nabi SAW. Tu bantah Nabi, iaitulah secara syariat yang ditentukan oleh Allah. Sayyidina Umar menyesal, kita tak rasa menyesal ke bantah Nabi dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita patut ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya bawa malam ni, hak yang ni tuan-tuan, poin yang paling penting untuk jadikan pedoman kepada kita. Mudah-mudahan kita faham dan mendapat rahmat daripada Allah. Pasal itulah maknanya rahmat juga. Pasal apa Brunei dulu ni dia bersetujulah nak masuk Persekutuan Malaysia kan. Tapi Sultan Sir Omar Ali Saifuddin, bapa pada Sultan Hassanal Bolkiah lah ni tuan-tuan, dia tarik diri. Kan kita mengaji buku sejarah, kata apa tuan-tuan, dia tarik diri pasal apa? Sebab dia nak jadi yang di-Pertuan Agong yang pertama. Raja-raja lain tak mahu. Itu persoalan dia. Jadi pendek kata, nak bagi imej buruk dia. Apa dia? Imej dia ialah dia tamak kuasa. Itu satu keadaan. Lepas tu satu lagi buku sejarah saya baca, dia kata apa? Dia kata pasal tak mau masuk Malaysia tu, pasal walaupun dah satu dah mula-mula tu, tapi tak mau masuk pasal apa? Pasal Brunei tak mau agih kekayaan minyak dia kepada negeri-negeri yang lain. Pasal kalau duduk dalam sekutuan, negeri kaya kena tolong negeri susah. Jawab dia macam kita lah ni Malaysia, macam kita kata Selangor negeri kaya, dia kena tolong juga apa dia, contohnya melalui peralih dan sebagainya. Jadi kekayaan dia tu masuk dia bayar, dia macam contoh dia bagi udah sekutuan dalam keadaan di Malaysia, di Malaysia tu bantu negeri peralih dan sebagainya. Sebab peralih ni tak ada hasil apa lah, nak kira tak ada apa. Itu maknanya, contoh dia lagu tu lah. Brunei tak mau, maknanya Brunei sebenarnya dia kedekut. Kita baca lagu tu lah dalam kitab ni. Sebenarnya bukan. Hikmahnya ialah supaya iaitulah maknanya sultan pun mungkin dia nampak daripada awal. Kalau masuk payah cerita. Kalau masuk rasa dengan Brunei pempuak karat banyak tuan-tuan dalam keadaan tadi senang faham betul lah. Lah senang biar dia duduk sistem pemerintahan negara dia nak buat apa pun boleh dalam. Dia buat apa pun boleh. Macam kita kena sultan Brunei kaya. Itu orang Brunei tak heran. Kaya habis pasal apa? Rakyat dia pun kaya. Tak ada masalah apa. Yang duk jadi masalah kita, pemerintah kita kaya, kita susah. Yang tu yang jadi masalah. Dia sapu sikit kat tuan-tuan. Dia pun sapu kot ni bukan masalah. Baik itu kalau kata harga barang mahal ke apa pun, pemerintah pun tumpang sama. Tak ada pasal lah nak tumpang. Tumpang susah sama mana ada tumpang susah. Tak ada tuan-tuan. Lepas tu bila dibentang oleh ketua audit negara, tengok pula Allah tak tahu nak buat rumah terbuka berjuta-juta ringgit. Nak punya nak bangga, buat apa lah habis berjuta-juta ringgit rumah terbuka. Jamu makan lah. Jamu makan jadi apa tuan-tuan? Duk penuh apa nama, lepas tu indah water ramai duk kopi dalam membazir hasil dia. Dan ketirisan ni yang kita kena ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Sebab itulah maknanya kesimpulan saya nak bawa pada malam ni, sebagai seorang insan, pastikan kita kalau boleh bagi dapat hak tadi. Qudrat pun kena bagi dapat, iradah kena bagi ada. Maknanya kuasa kena bagi dapat, kehendak kena bagi ada. Itu maknanya. Tu yang jangan kita duk rasa tak apa kehendak sudah, kuasa tak ada. Siapa kata kena rebut kuasa? Supaya bila rebut kuasa, kita mampu jadi orang yang berkuasa. Kita ada kehendak, insya-Allah, maka terbentanglah apa yang disebut sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah tuan-tuan sebagai satu peringatan daripada saya kepada dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kitalah yang disebut sebagai insan. Apa maksud insan? Al-unsu, orang yang sentiasa jinak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disebut sebagai iaitulah manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, ijma' ulama dan sebagainya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.